Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid dan juga para penonton. Macam mana dengan latihan video yang lepas? Cikgu harap kamu semua dapat menjawab dengan baik. Untuk video kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 SK Sekolah Kebangsaan. Untuk tajuk pada kali ini kita akan ketahui sebentar lagi. Jadi sama-sama kita tonton. Baik, aktiviti pada kali ini ialah baca dengan betul dan lancar. Aktiviti yang pertama ini ialah murid diminta membaca rencana di muka surat 76 dengan gaya penyampaian yang sesuai. Jadi kamu perlu membaca petikan rencana itu dengan penyampaian yang sesuai. Cikgu akan memberi kamu masa untuk membaca rencana tersebut. Baca dan fahamkan dulu. Jadi selepas daripada kita berhenti seketika ini, untuk kita semak jawapan bagi latihan topik unit 10 memupuk perpaduan. Jadi sementara video ini ditayangkan, kamu boleh baca dulu petikan rencana tersebut. Kita akan kembali selepas video semakan jawapan ini. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu sebentar. Baik, tajuk pada kali ini ialah semarak perpaduan. Di bawah kita masih lagi di bawah tema 4, perpaduan Bahasa Melayu tahun 5. Unit 10 di bawah tajuk semarak perpaduan. Kemahiran pada kali ini ialah kemahiran membaca. Jadi pengajaran pada kali ini memerlukan murid untuk membaca khususnya, dan kita akan ada aktiviti yang tambahan. Kita boleh lihat pada muka surat 76. Cikgu bacakan. Farisha sedang membaca rencana tentang aktiviti yang dapat menyemarakkan perpaduan antara kaum. Baik, cerita pasal Farisha. Farisha membaca rencana tentang perpaduan. Apa kandungan dalam rencana tersebut? Kita akan baca bersama-sama. Semarakkan detik perpaduan. Itu ialah tajuk yang diberilah, tajuk rencana yang dibaca oleh Farisha tu. Baik. Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menyemarakkan perpaduan sekaligus mewujudkan keharmonian. Jadi itu ialah perenggan pertamanya. Baik, perenggan seterusnya. Hubungan kekeluargaan yang erat asas pemupukan perpaduan dalam masyarakat. Peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain dapat melahirkan keharmonian. Semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil. Melentur buluh biarlah waktu rebungnya. Jadi ditekankan di situ, ada peribahasa di situ, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebab daripada rebung itu dia lagi bersifat lembut, masih boleh dibentuk. Jadi bila dah jadi buluh, dah keras, susah nak lentur. Okey, kita teruskan ke perenggan yang seterusnya, perenggan 3. Seterusnya, institusi pendidikan juga berperanan untuk menyemarakkan perpaduan. Murid-murid perlu didedahkan dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungan yang utuh. Mereka perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan co-kurikulum.
pergaulan mesra antara murid berbilang kaum ini asas kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Ya. Jadi dia telah menerangkan kepada kamu dalam institusi pendidikan sangat penting sebab murid banyak menghabiskan masa untuk belajar sesuatu di sekolah. Jadi di sekolah ni adalah tempat menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu tu perlulah selit unsur-unsur perpaduan, unsur-unsur hormat menghormati antara kaum, antara bangsa dan antara satu sama lain. Jadi cikgu sambung lagi perenggan yang seterusnya, itu perenggan 4. Di samping itu, anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Situasi itu dapat diamalkan apabila mereka saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Dalam kelompok bermasyarakat pula, mereka dapat berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial penduduk yang menjamin kerjasama antara kaum. Jadi macam video yang lepas kita belajar ni, antara aktiviti yang dapat memupuk perpaduan ialah gotong royong dan juga rumah terbuka, majlis-majlis makan. Jadi di situ kita akan berkumpul dan beramal mesra. Baik, perenggan akhir. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam pemupukan nilai perpaduan dalam kehidupan. Dengan semangat kekitaan, perpaduan akan terus subur. Jadi dengan semangat kekitaan ni, semangat bagai aur dan tebing kan, saling memerlukan. Jadi kita akan, perpaduan tu dapat dipupuk dan disemai dengan subur dalam diri kita. Tiadalah persengketaan, tiadalah pergaduhan antara kaum. Jadi itu sangat penting. Baik, kita seterusnya kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 77. Farisha juga dicadangkan oleh ayahnya, Encik Farid, agar membaca imbasan sejarah tentang semarak perpaduan. Jadi ayah Farisha mencadangkan pada Farisha untuk tambahkan lagi pengetahuannya dengan membaca sejarah dan tentang semaraknya perpaduan. Jadi negara Malaysia ni dengan unsur perpaduan ni ataupun memang bukan satu perkara yang baru, sebab dia dah dipupuk dengan baiknya sejak zaman sebelum merdeka lagi. Jadi untuk mencapai kemerdekaan ni, kita memang memupuk perpaduan ni daripada awal. Itu melibatkan 3 tokoh utama dalam memupuk perpaduan ni untuk mencapai kemerdekaan ni. Ada 3 tokoh utama, 3 tokoh perpaduan yang perlu kita tahu, yang perlu murid-murid pelajari. Kita tahu, jadi tokoh inilah dapat menyatu padukan rakyat Malaysia ni untuk mencapai kemerdekaan ni. Jadi kita tengok siapakah 3 tokoh yang dikatakan itu. Bahan bacaan yang telah dibaca oleh Farisha yang dicadangkan oleh ayahnya Encik Farid, hargai perjuangan pemimpin terdahulu Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun Viti Sambantan, antara tokoh yang dijulukan sebagai arkitek yang membina jambatan perpaduan yang diwarisi kepada kita. Kejayaan mereka menyatu padukan pelbagai kaum di tanah Melayu, memenuhi syarat penting bagi memperoleh kemerdekaan. Jadi penting tak penting perpaduan ni? Ya, sangat penting. Dengan nilai perpaduan inilah telah membenarkan negara Malaysia mencapai kemerdekaan, bebas daripada penjajah. Yang pertama tadi apa? Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan juga Tun Viti Sambantan. 3 tokoh ni. Sebab tu tiga kaum ni lah menjadi kaum utama, kaum yang terbesar dalam Malaysia ni. 3 kaum utama ni sangat-sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai kemerdekaan dan mengekalkan keharmonian daripada zaman kemerdekaan sehingga kini. Sangat susah untuk kita kekalkan, kita dapat kemerdekaan ni. Jadi kita perlulah jaga bersama-sama. Generasi muda-muda ni, kamu semualah generasi yang akan datang, perlu mengekalkan perpaduan ini. Di situ dia ada sertakan petikan ucapan daripada Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, apa yang dikatakan oleh beliau, wawasan seorang negarawan.
Saya ingin melihat rakyat Malaysia berasa megah atas kejayaan yang dicapai oleh negara ini, serta yakin berapa banyak lagi kejayaan yang akan dicapai hasil semangat hidup persaudaraan antara satu sama lain. Petikan ini adalah petikan dari kata-kata Tunku Abdul Rahman. Jadi dia mengharapkan, dia ingin melihat rakyat Malaysia ini mencapai pelbagai kejayaan, bermulanya dengan bersatu padunya perpaduan ini. Ucapan sempena ulang tahun ke-10 kemerdekaan negara pada 12 Ogos 1967, 10 tahun selepas merdeka. Jadi alhamdulillah negara kita hasil daripada perpaduan ini pelbagai pencapaian, pelbagai kejayaan telah dicipta negara Malaysia di peringkat antarabangsa pun banyak. Aktiviti yang kedua ialah kita akan menyenaraikan isi penting dalam bentuk peta minda. Jadi dengan membaca teks dengan gaya penyampaian sesuai, jadi kamu boleh tengok apa isi penting yang dapat kamu isi dalam peta minda tersebut. Tajuk peta minda itu ialah langkah menyemarakkan perpaduan. Jadi dia berikan ada faktor yang pertama iaitu keluarga, faktor yang kedua itu sekolah, dan faktor yang ketiga iaitu masyarakat. Jadi bermulanya di rumah dan juga di sekolah, kemudian di peringkat masyarakat. Tiga faktor ini memainkan peranan yang penting di peringkat keluarga. Macam mana kita nak menyemarakkan perpaduan? Perpaduan antara siapa? Persoalan dia, perpaduan antara siapa di rumah yang perlu disemarakkan. Nilai perpaduan ni antara siapa? Siapa lagi ada di rumah? Ibu bapa, adik-beradik, betul? Pakcik, makcik, saudara mara, betul? Jadi perpaduan di dalam keluarga juga perlu dipupuk di perpaduan tu daripada peringkat keluarga lagi. Selepas peringkat keluarga, kita pergi pula kepada peringkat sekolah. Siapakah di sekolah tu yang boleh terlibat dalam pemupukan nilai perpaduan ini? Siapa yang ada di sekolah? Siapa? Guru-guru, rakan-rakan, murid-murid, kaki tangan sekolah, betul? Guru besar dan macam-macam lah, pembantu makmal, pihak kantin pun juga. Jangan lupa, jangan ingat pergi kantin makan je. Pihak kantin juga kita perlu mewujudkan perpaduan. Yang macam mana antara guru, perpaduan antara murid, macam mana ni kita nak wujudkan? Sebagai contoh, dalam kelas kita ambil satu aktiviti, kata aktiviti menceriakan kelas. Murid-murid bersatu padu, bekerjasama membersih dan menceriakan kelas. Jadi menceriakan kelas ini bukanlah satu kerja cara sendirian. Kita perlukan bantuan daripada kawan-kawan lain juga. Peringkat yang seterusnya iaitu peringkat masyarakat. Jadi macam manakah kita untuk memupukkan langkah menyemarakkan perpaduan ni? Apa perkara yang boleh dilakukan dalam masyarakat untuk mewujudkan perpaduan ini? Dan sebagai contoh apa? Tadi kan dia dah cakap mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, membuat rondaan. Minggu lepas kita telah bincang kan, gotong royong, membuat kawalan keselamatan pada waktu malam. Kita buat majlis rumah terbuka, Aidilfitri di Dewan Awam. Jadi kita boleh menjemput jiran-jiran yang berbilang kaum datang hadir dan kita beramah mesra dalam majlis tersebut. Jadi aktiviti-aktiviti yang macam itulah dapat pupuk perpaduan. Kita mengenali, kita menghormati. Jadi murid-murid boleh senaraikan senaraikan dua langkah yang dapat menyemarakkan perpaduan. Apa dua aktiviti dan langkah yang boleh dibuat atau dijalankan di peringkat keluarga, sekolah dan juga masyarakat bagi mewujudkan perpaduan? Kamu boleh lukiskan peta minda tu, peta alih tu yang mengikut kategori-kategori yang diberikan tu dan kamu senaraikan di bawah. Baik, tahniah, kita pun dah sampai ke penghujung video. Cikgu harap kamu dapat menyenaraikan dua contoh bagi setiap kategori tersebut. Jawapannya kita akan bincangkan di video yang seterusnya, video yang berikutnya. Jadi kamu akan tonton video seterusnya untuk menyemak jawapan kamu. Apa-apa jawapan yang berkaitan, apa-apa jawapan yang boleh diterima, jawapan kamu dikira betul.
Untuk semak jawapan kamu tu, kamu boleh rujuk pada guru bahasa Melayu kamu. Jadi untuk murid cikgu macam biasa, mereka akan buat dalam buku pemahaman. Untuk semakan, mereka boleh hantarkan gambar jawapan tu kepada WhatsApp cikgu. Jadi cikgu akan semak. Baik, sebelum cikgu tamatkan video ini, sekali lagi cikgu mengucapkan ribuan terima kasih pada murid-murid yang menonton. Cikgu harap kamu dapat mengikuti semua video-video yang bakal cikgu uploadkan. Cikgu akan buat naik di channel cikgu supaya kamu dapat melaksanakan pembelajaran ini tanpa ada masalah. Cikgu faham di waktu PDPR ini ramai murid-murid yang mengalami masalah kan, di rumah kekangan gadget, capaian internet jadi kamu terpaksa berkongsi dengan adik-beradik yang lain. Jadi cikgu faham, cikgu menyediakan video ini untuk memudahkan kamu supaya kamu tidak ketinggalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang sepatutnya dilaksanakan di sekolah. Akhir kata, terima kasih yang telah like video cikgu dan juga jangan lupa untuk subscribe. Ikutilah video-video yang akan datang. Komen dan juga like kamu cikgu sangat harapkan untuk penambahbaikan. Akhir kata, selamat maju jaya dan sentiasa jaga diri kamu baik-baik. Sekian, terima kasih.